Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Izwan Mahmud dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada Elvina, Farah, Gerald, Laina, Nazirul, saya sendiri Afika, Ozi Priscilla, Cecilia dan Tohira. Kumpulan kami akan membincangkan penulisan yang bertajuk Intervensi Kaunseling untuk menangani masalah keluarga dalam kalangan pelajar sekolah. Pengenalan, menurut Abdul Rashid 2020, masalah keluarga ditakrifkan sebagai konflik tercetus melalui pergaduhan serta situasi menunjukkan tiada keharmonian dalam keluarga. Dapat dilihat di sini beberapa statistik perceraian berlaku menurut Jabatan Kehakiman Syariah. 45,420 kes perceraian umat Islam pada tahun 2021 direkod. Bagi kes perceraian masyarakat bukan Islam, menerusi statistik Jabatan Perangkat Malaysia, peningkatan kes perceraian berlaku sebanyak 12,284 kes pada tahun yang sama. Ini dapat dihubung-kaitkan dengan statistik bagi masalah disiplin pelajar yang memberi kesan kepada pelajar pada rekod KPM 2021, seramai 21,316 orang murid telah berhenti sekolah pada tahun 2020. Sebahagiannya mengalami konflik dalam keluarga. Isu masalah keluarga jelas memberi kesan negatif kepada tingkah laku dan emosi remaja jika tidak dibendung dengan segera. Menyedari hakikat ini, intervensi kaunseling adalah perlu bagi membendung masalah dalam kalangan pelajar. Guru kaunseling adalah berperanan utama, maka penulisan ini akan merungkai beberapa intervensi kaunseling dalam menangani masalah keluarga bagi kalangan pelajar sekolah. Salam sejahtera, saya Elvina dan saya akan membincangkan isu dan masalah keluarga yang sering dihadapi oleh pelajar. Yang pertama ialah pertelingkahan antara ibu bapa yang menyebabkan anak-anak mereka terbiar atau tidak dihiraukan. Keruntuhan institusi keluarga akibat dari pertelingkahan ini menjadi penyebab utama ibu bapa tidak mengambil peduli akan hal anak-anak mereka, bahkan segala aktiviti anak-anak di rumah atau di sekolah tidak diambil berat langsung, seterusnya meluaskan jurang silaturahim dalam kalangan ahli keluarga. Hal ini menyebabkan mereka merasakan bahwa mereka tidak disayangi oleh ibu bapa dan akhirnya mereka terjebak ke arah tingkah laku devian atau mencuba melakukan masalah disiplin yang lain. Dalam melahirkan generasi yang cemerlang, ibu bapa mempunyai peranan penting untuk membentuk pribadi kendiri anak-anak. Keterlibatan pelajar dalam masalah sosial juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara anak-anak dan ibu bapa mereka. Ibu bapa cenderung untuk mengambil enteng akan keperluan anak-anak sehingga menyebabkan hubungan antara mereka semakin renggang. Ketiadaan proses komunikasi dalam hubungan kekeluargaan ini turut menjejaskan kemesraan sesama mereka sekaligus menyebabkan remaja mencari penyelesaian lain dengan mencari bahan hiburan lain sehingga terjerumus ke arah kancah yang negatif. Masalah keuangan dalam keluarga juga adalah isu yang sangat populer dalam kalangan pelajar. Lazimnya, pelajar sebegini berasal daripada golongan B40, yang mana kedua ibu bapa mereka berpendapatan kurang daripada Rm5.000 dan ke bawah. Apabila ibu bapa terpaksa menanggung lebih dari satu orang anak, keadaan keuangan keluarga mereka menjadi lebih sulit, dan ini memaksa pelajar untuk melakukan apa saja kerja sambilan untuk meringankan beban kos sara hidup mereka, termasuklah untuk membantu keluarga. Hal ini menyebabkan mereka cenderung untuk ponteng sekolah. Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Nur Amalina binti Sahanib dan saya akan membentangkan kajian literatur mengenai topik ini. Baiklah, kita lihat kepada yang pertama, iaitu pengaruh keluarga terhadap kanak-kanak. Menurut Sinau dan Faridah 2020, ibu bapa merupakan individu yang paling rapat dengan kanak-kanak dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk identiti ataupun konsep kendiri yang positif dalam diri kanak-kanak. Penglibatan ibu bapa yang aktif dan secara berterusan akan menyumbang kepada perkembangan holistik kanak-kanak. Menurut Othman, Sarnon dan Zakaria 2018 pula, kefungsian keluarga memberi kesan yang amat besar terhadap proses pendidikan pelajar sekolah. Keluarga yang berfungsi dengan harmoni dalam menjaga, berkasih sayang,
memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak-anak akan melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia. Sekiranya keluarga bermasalah, maka ini akan melahirkan kanak-kanak yang bermasalah sosial. Baik, kita lihat kepada antara faktor masalah keluarga dalam kalangan pelajar. Pertama sekali adalah faktor perceraian ibu bapa. Menurut Abdul Majid Azman dan Muhammad Yani 2019, perceraian ibu bapa dan kesibukan dalam memenuhi tuntutan kehidupan merupakan salah satu faktor remaja terlibat dengan masalah sosial. Hornby 2018 pula menyatakan bahawa antara halangan ibu bapa untuk menyertai aktiviti-aktiviti di sekolah anak adalah ibu bapa yang bercerai, masalah bersama mahkamah dan lain-lain. Seterusnya, menurut kajian daripada Siti Hajar Johari 2019 terhadap beberapa kaunselor daripada 3 buah sekolah menengah kawasan bandar dan luar bandar di Johor menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar yang mempunyai masalah keluarga seperti perceraian ibu bapa akan terlibat dalam gejala ponteng. Seterusnya, faktor kurang komunikasi. Menurut Syafina Ismail pada tahun 2019, komunikasi ibu bapa kepada anak-anak adalah aspek yang paling penting kerana ia bukan sahaja memberikan kesan kepada kepribadian anak-anak tetapi juga memberikan kesan kepada tingkah laku mereka. Menurut Rahmawati dan Muradmi pula, ibu bapa yang terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka menyebabkan masa bersama anak mereka semakin berkurang. Dan hal ini menyebabkan komunikasi menjadi satu hala. Ini menyebabkan anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk menyuarakan keluhan mereka kepada ibu bapa mereka. Komunikasi keluarga yang tidak berkesan serta kurang penghargaan dan kasih sayang menyebabkan masalah sosial pelajar berlaku. Menurut Othman, Sarnon dan Zakaria pada tahun 2018, masalah sosial yang berlaku dalam kalangan remaja kini amat berkait rapat dengan institusi keluarga yang tidak harmoni dan tidak seimbang. Seterusnya, faktor ekonomi keluarga. Menurut kajian yang dilakukan oleh Siti Hajar Johari pada tahun 2019 menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai masalah ekonomi juga akan terlibat dengan gejala ponteng. Menurut Nur Azrul dan Nur Diana pula, pendapatan keluarga yang rendah mengakibatkan rendahnya motivasi pelajar untuk terus belajar. Manakala menurut Subra dan Zakaria, mereka menyatakan bahawa antara faktor utama berlakunya keciciran pendidikan pelajar adalah faktor sosioekonomi keluarga. Hal ini disokong oleh Kitha pada tahun 2001 yang menyatakan bahawa ibu bapa kurang menitiberatkan pendidikan anak-anak kerana lebih mempertimbangkan kewangan untuk kegunaan yang lebih penting. Gerald, saya akan membentangkan bahagian perbincangan. Pada masa kini, masalah berkaitan dengan pelanggaran peraturan, penglibatan dalam gejala sosial, keciciran akademik, ponteng sekolah telah mencapai tahap yang kritikal. Hal ini semakin membimbangkan kerana ia melibatkan golongan remaja dan juga pelajar kita. Isu-isu ini terjadi disebabkan oleh masalah keluarga. Masalah keluarga ini pula telah memberikan impak yang sangat besar kepada pelajar dan juga masyarakat. Seterusnya, hasrat kerajaan kita untuk melahirkan generasi model insan yang berkualiti juga terhalang dan terbantut disebabkan oleh perkara ini. Oleh itu, intervensi dalam menangani masa keluarga dalam kalangan pelajar harus dilakukan. Seterusnya, masalah keluarga seperti yang berada dalam senario merupakan satu masalah yang akan membawa kepada impak negatif, di mana masalah seperti perceraian ataupun masalah kemiskinan, masalah komunikasi dalam keluarga akan membawa kepada satu situasi yang boleh mengabaikan anak-anak sehingga ini menyebabkan tiada pemantauan daripada keluarga ibu bapa yang akan menjadi mereka mempunyai tekanan emosi, tidak berminat untuk belajar dan seterusnya melakukan jenayah serta mencari pergaulan-pergaulan bebas di luar hingga menjerumus kepada masalah yang lagi besar yaitu seks bebas. Pendekatan teori dalam intervensi menangani masalah keluarga dalam kalangan pelajar. Okey, pendekatan teori dalam proses kaunseling ini merupakan suatu perkara yang sangat penting bagi seorang kaunselor kerana ia dapat membantu kaunselor tersebut untuk mengelola intervensi secara berkesan. Okey, terdapat beberapa teori yang boleh digunakan dalam membuat intervensi menangani masalah keluarga dalam kalangan pelajar. Okey, salah satu teori adalah seperti yang kita lihat dalam slide, iaitu teori hierarki keperluan Maslow, di mana kaunselor dapat mengaitkan
intervensi ini dengan keperluan Maslow pada peringkat yang ketiga, iaitu keperluan berkasih sayang. Dengan berpandukan teori ini, kaunselor dapat mengenal pasti rasional setiap proses intervensi tersebut. Sebagai contoh, melalui teori hierarki Maslow ini, kaunselor dapat merancangkan suatu program atau aktiviti yang melibatkan ibu bapa dan juga pelajar, seperti titian restu, ziarah cakna, family day dan seumpamanya, bagi memastikan keperluan ketiga ini tercapai ataupun dipenuhi. Teori seterusnya adalah teori tingkah laku. Teori tingkah laku boleh dijadikan rujukan dalam membuat intervensi menangani masalah keluarga dalam kalangan pelajar, dan juga kaunselor boleh menggunakan pendekatan kognitif tingkah laku, di mana pendekatan kognitif tingkah laku ini digunakan untuk membimbing murid menyusun semula pemikiran mereka agar menghasilkan pemikiran yang positif dan tingkah laku yang positif. Seterusnya, memberikan kesedaran kepada ibu bapa tentang kepentingan keharmonian dalam keluarga bagi membantu pembentukan pribadi anak mereka. Berpandukan teori-teori tadi, hasil kajian juga mendapati bahwa intervensi kaunseling yang sesuai dilaksanakan dalam mengatasi masalah keluarga dalam kalangan murid ialah dengan menghasilkan satu intervensi yang bertemakan membentuk hubungan baik di antara sekolah, ibu bapa dan juga kementerian, dan seterusnya memberi pendedahan intervensi berkaitan dengan hal tuju pelajar. Sepertinya mengadakan aktiviti khusus berkaitan dengan perkembangan pelajar yang melibatkan sekolah, ibu bapa dan juga kementerian. Sebagai contohnya, yang pertama ialah program Ziarah Cakna. Program Ziarah Cakna merupakan satu program di mana ibu bapa dan juga murid akan diziarah dan dilawat oleh pihak sekolah ketika berada di rumah. Hal ini dilakukan supaya latar belakang keluarga dapat dikenal pasti, dan seterusnya perkongsian seperti ilmu dan juga nilai-nilai penting untuk mendidik dan membentuk sosial pelajar dapat diketengahkan kepada ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar ianya mampu membantu untuk membentuk pola pemikiran yang lebih positif dalam kalangan ibu bapa. Kesannya, ibu bapa akan mampu memupuk kesadaran yang lebih tinggi dan menjamin cara yang lebih positif dalam melahirkan sebuah keluarga yang harmoni, dan seterusnya dapat mengelak daripada masalah-masalah keluarga terhasil ataupun dapat diselesaikan. Seterusnya, ia akan menyumbang kepada kestabilan emosi pelajar dan juga anak-anak, dan seterusnya dapat melahirkan satu perkembangan yang positif serta membentuk sosial murid yang lagi baik. Salam sejahtera, nama saya Lena Madari, nomor metrik P123457. Saya akan membentangkan bagian implikasi dan cadangan. Seperti yang kita dengar daripada pembentangan sebelum ini, perubahan tingkah laku remaja merupakan satu proses peralihan yang sangat penting sebelum mereka menjejak ke alam dewasa. Oleh itu, sangat penting untuk kita mengetahui sebab dan akibat kenapa mereka terjebak dalam gejala sosial itu. Antara isu yang dibincangkan adalah masalah keluarga yang dihadapi oleh murid, yaitu pertelingkahan dalam keluarga. Masalah pertelingkahan dalam keluarga ini akan mempengaruhi pembentukan personaliti pelajar dalam melakukan sesuatu tindakan itu. Oleh itu, antara cadangan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menjalankan intervensi menggunakan strategi terapi keluarga. Program intervensi terapi keluarga ini membantu dalam memberi perubahan corak interaksi komunikasi orang tua dan anak-anak. Seperti yang kita tahu, pertelingkahan ibu bapa ini dapat meninggalkan kesan yang negatif terhadap emosi kanak-kanak. Oleh itu, hal yang harus diubah dalam situasi ini adalah perilaku ibu bapa itu sendiri dan anak-anak dengan membuat mereka berkomunikasi secara langsung. Melalui komunikasi antara kedua ibu bapa dan anak-anak, mereka dapat menyuarakan hal yang mereka tidak suka dan harus diubah antara mereka.
Berdasarkan intervensi ini, perubahan yang diharapkan adalah bentuk komunikasi dari negatif kepada positif di antara mereka dalam keluarga. Seterusnya, individu dalam keluarga juga mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri dan akan mencipta masa depan keluarga yang lebih baik. Berdasarkan terapi keluarga ini, keluarga harus menjalankan beberapa sesi, yaitu sesi yang pertama adalah social stage, di mana seluruh keluarga akan dikumpul bersama dan setiap ahli keluarga harus memberikan pendapat dan masalah yang mereka sedang hadapi. Sesi yang kedua adalah the problem stage, yaitu ahli terapi akan menjelaskan kepada keluarga kenapa mereka harus datang dan memberikan kepada mereka peluang untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Sesi yang ketiga pula adalah interactional stage, di mana ahli terapi meminta setiap ahli keluarga untuk membincangkan masalah yang mereka hadapi. Sesi yang keempat pula adalah defining desire change, yaitu ahli terapi menerangkan masalah yang mereka hadapi dan bertanya kepada klien bentuk perubahan yang mereka inginkan dalam keluarga itu. Sesi yang kelima adalah ending the interview, yang dijalankan selepas kata kesepakatan bersama berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Yang terakhir adalah evaluation change dan pemberian tugas kepada klien. Assalamualaikum, saya Tohira dan saya akan terus membentangkan cadangan yang kedua, iaitu kaunseling individu terhadap psikososial dan kesejahteraan mental pelajar. Jadi kita tahu para pelajar yang mempunyai masalah keluarga sebegini selalunya mempunyai kesan terhadap kesihatan mental mereka kerana mereka selalu menyalahkan diri kerana tidak dapat membantu ibu bapa dalam kemelut rumah tangga tersebut. Dan akhirnya tekanan ini menjadikan mereka kurang keyakinan diri dalam proses pembelajaran. Jadi dalam isu sebegini, pihak sekolah melalui guru bimbingan dan kaunseling GBK perlulah mengambil inisiatif untuk memberikan kaunseling individu yang berfokus kepada permasalahan pelajar tersebut dan juga selepas itu memberikan beberapa solusi kepada pelajar bermasalah itu. Jadi GBK ini pada awal kaunseling perlulah mendapatkan beberapa maklumat keluarga pelajar tersebut seperti maklumat ibu bapa, maklumat adik-beradik dan maklumat orang yang tinggal bersama pelajar tersebut. Okey, jadi ini untuk memberikan gambaran kepada kaunselor bagaimana kehidupan sosial awal pelajar tersebut. Daripada situ, kaunselor akan mendapat perspektif utama yang boleh dicadangkan kepada pelajar untuk mengembalikan keyakinan diri, kerohanian dan juga memberikan tips pengurusan tekanan dan kemahiran komunikasi pada pelajar ini. Alright, jadi selepas itu GBK juga boleh mencadangkan kepada pelajar ini untuk melibatkan diri dalam program-program kerohanian seperti penglibatan dalam kem bina insan, kem motivasi dan kem perkhemahan ibadah. Jadi aktiviti-aktiviti ini akan meningkatkan psikososial pelajar tersebut dan akhirnya tahap kesejahteraan mental pelajar dapat diseimbangkan melalui tuntutan keluarga tersebut dan juga tuntutan untuk meneruskan pembelajaran di sekolah. Okey, akhirnya dengan bimbingan GBK ini, para pelajar yang bermasalah ini akan mampu untuk mencapai kecemerlangan akademik walaupun tanpa sokongan keluarga. Jadi cadangan ini adalah berdasarkan teori Alderian ataupun psikologi individu yang menekankan bahawa kehidupan seseorang manusia itu tidak dipengaruhi oleh masa lampau, tetapi tindakan manusia adalah berpandukan dengan sikap mereka terhadap matlamat hidup mereka itu sendiri, iaitu mereka menjadikan masalah lampau mereka itu sebagai panduan ataupun kenangan untuk terus maju ke hadapan. Yang ketiga adalah kaunseling kerjaya murid dan pembiayaan pendidikan. Jadi masalah kewangan keluarga B40, asnaf dan keluarga tunggal ini menyumbang kepada ketiadaan ruang belajar yang kondusif mahupun ketiadaan kemudahan pembelajaran seperti komputer riba untuk mereka meneruskan sesi persekolahan ataupun sesi pembelajaran mereka dengan lancar. Maka dengan itu GBK adalah perlu menjadi penghubung maklumat kepada pembiayaan pendidikan seperti senarai-senarai bantuan kerajaan, beasiswa, pinjaman dan penajaan oleh syarikat ataupun badan berkanun NGO yang mana maklumat ini boleh disalurkan terus kepada para pelajar ini. Hal ini disebabkan segelintir ibu bapa pelajar tidak mempunyai akses kepada maklumat bantuan ini kerana bantuan ini mempunyai prosedur dan
kriteria permohonan yang berbeza. Contohnya syarat-syarat kelayakan, syarat permohonan, jumlah bantuan yang perlu dipohon dan sebagainya. Kita ambil contoh Pusat Zakat, Baitul Mal dan Jabatan Kebajikan Masyarakat ya. Kita ini bukan sekadar menghantar borang permohonan dan dokumen, namun surat sokongan, siasatan terapi dan fizikal daripada pegawai agensi juga akan dilaksanakan. Okay, jadi apabila guru GBK ini menyalurkan maklumat awal, maka para pelajar ini akan lebih bersedia dari segi dokumentasi. Selain itu, kerajaan juga menyediakan pelbagai bantuan seperti bantuan awal persekolahan, bantuan kelengkapan persekolahan, RMT dan juga sekolah asrama. Seterusnya, inisiatif GBK adalah memberikan kaunseling kelompok berkenaan perancangan matlamat kerjaya kepada pelajar yang layak untuk mengatasi masalah keciciran. GBK ini perlu menyediakan kaunseling berkenaan peluang untuk pelajar ini menilai ciri peribadi mereka, kualiti diri mereka, minat mereka dan kecenderungan akademik mereka sebelum mereka memilih kerjaya pilihan yang dibuat oleh pelajar ini. Jadi apabila pelajar ini tahu matlamat hidup mereka, iaitu mereka ini ingin menjadi seseorang yang berjaya dalam bidang sains, maka dengan itu mereka mempunyai matlamat dalam kehidupan mereka. Jadi GBK ini juga seterusnya boleh melibatkan pelajar ini dalam pertandingan kerjaya seperti eksplorasi alam kerjaya, kain rentang kerjaya dan juga poster kerjaya. Jadi cadangan ini berasaskan daripada teori kerjaya Holland yang menjelaskan bahawa setiap individu itu berpotensi untuk cemerlang dalam kerjaya masing-masing sekiranya mereka diberi peluang untuk menyerlahkan potensi dan bakat mereka dengan cara yang sesuai. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Kajian ini telah mendapati bahawa wujudnya masalah keluarga di kalangan pelajar sekolah yang memberi kesan kepada keseluruhan prestasi pelajar, terutamanya dalam bidang akademik. Ia juga memberi kesan kepada bidang kurikulum lah. Jadi masalah keluarga ini sudah pun menjadi tren di kalangan pelajar pada masa kini. Di dalam kajian ini telah dirumuskan intervensi konseling yang boleh diadaptasi bagi membantu mengurangkan tren serta memotivasi pelajar yang menghadapi masalah. Dua intervensi tersebut ialah program ziarah cakna dan strategi terapi keluarga yang mempunyai beberapa sesi lah, dari social stage sehinggalah ke last session seperti yang rakan saya bentang tadi. Okey, akhir sekali peningkatan kes serta masalah keluarga ini menjadi kebimbangan yang harus diberi tumpuan dalam meniti arus kemodenan ini. Hal ini memberi impak yang besar kepada sebuah negara kerana ianya menyerang generasi baru sesebuah bangsa. Oleh itu diharapkan agar pihak yang berkaitan, terutamanya ibu bapa sendiri, harus lebih cakna dengan kebajikan anak-anak. Kebajikan itu sebagai contohnya pemberian perhatian dan penjagaan emosi anak-anak mereka di rumah lah. Tambahan pula, tidak menjadi sebuah kesalahan bagi institusi atau organisasi yang berkaitan, sebagai contohnya unit kaunseling sekolah ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, untuk membantu pelajar yang mempunyai masalah keluarga agar keciciran akademik serta masalah sosial pelajar ini dapat dibendung. Okey, sekian saja dari kami. Terima kasih.